Jadi malam ni kita nak bantu Hishamuddin Tun Hussein yang kesian, tuan-tuan. Hishamuddin Tun Hussein hari ni terkapai-kapai. Dia kata apa pengkhianatan yang saya dah buat. Jadi malam ni saudara, saya nak beritahu dia apa pengkhianatan yang dia dah buat. Untuk Hishamuddin, sebelum dia menjadi calon Barisan Nasional, dia di hadapan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, pengurusi Barisan Nasional, dia telah menandatangani aku janji. Di dalam aku janji dia macam-macam lah yang dia janji, tak nak lompat parti dan sebagainya. Namun di dalam aku janji ini ada dinyatakan sekiranya kita tidak boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Dalam aku janji ini Hishamuddin telah pun memberikan, dia telah menandatangani aku janji, berjanji untuk menyerahkan kuasa untuk berunding dan membuat keputusan kepada pengurusi Barisan Nasional dengan siapa kita nak bergabung untuk membentuk kerajaan ke-16 sekiranya Barisan Nasional perintah secara. Janji itu juga beliau tidak pernah menandatangani dengan pihak lain ataupun SD dengan pihak lain, dan beliau juga berjanji tidak akan menandatangani SD atau aku janji selepas dia menandatangani aku janji di hadapan pengurusi Barisan Nasional yang juga merupakan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tapi lepas pilihan raya, tuan-tuan, apa yang dia buat? Lepas pilihan raya, dia menggunakan 1-2 orang menghasut ahli-ahli parlimen Barisan Nasional yang menang untuk memberikan SD kepada. Jadi lagi yang kau tak nampak pengkhianatan yang kau dah lakukan. Saya rasalah Apik Lempang pun, tuan-tuan, boleh faham bahawa tindakan Hishamuddin itu adalah satu pengkhianatan. Kerana dia melalui Presiden Parti dan pengurusi Barisan Nasional dan juga membelakangkan keputusan MKT UMNO, tak bawa kepada MKT UMNO, dia hasut ahli-ahli parlimen kita untuk memberikan SD kepada Muhyiddin, dan dia kata dia tak nampak ini sebagai satu pengkhianatan. Jadi tuan-tuan, sebab apa dia tak nampak ianya sebagai satu pengkhianatan? Kerana bila Datuk Seri Najib Tun Razak dipaksa oleh Khairi Jamaluddin, oleh Mas Ermiyati untuk meletakkan jawatan jam 11 pagi 10 hari bulan Mei tahun 2018. Kalau tak nak letak jawatan jam 2 petang, mereka berdua akan membuat PC di hadapan rumah Datuk Seri Najib di Langgak Duta. Datuk Seri Najib telah pun meletakkan jawatan. Akibat dia, kita tak ada masa untuk berunding dengan pihak lain untuk membentuk kerajaan campuran. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah memangku jawatan Presiden UMNO. Siapa yang diangkat memangku jawatan timbalan Presiden UMNO? Hishamuddin Tun Hussein. Tetapi kerana takut kes helikopter dia, kerana takut kes tanah mindef dia, kerana takut macam-macam kes LCS dan sebagainya dibongkarkan, maka dia mengambil keputusan untuk tidak bertanding jawatan yang dia sandang, iaitu timbalan Presiden UMNO, yang menyebabkan Tok Mat Hassan dan juga Anwar Musa bertanding merebut jawatan tersebut. Tuan-tuan, dia masih lagi kekal sebagai Ketua Bahagian Sembrung, tapi tak masuk campur urusan di peringkat persekutuan. Walaupun dia ada duit banyak, Ecovest pun banyak membantu dia. Dia boleh bantu parti ketika parti sedang tenat. Tapi dia ambil keputusan untuk masuk gua, tuan-tuan.
Kalau masuk gua duduk diam-diam, kita boleh maaf. Ramai orang masuk gua duduk diam-diam. Ugutan daripada Lembaga Sedam Negeri, ugutan daripada tekanan yang dihadapi oleh pemimpin UMNO ketika itu. Tetapi apa yang Hishamuddin buat ini tuan-tuan, dia khianat pada parti. Dia membantu Tun Dr. Mahathir. Yang jelas sekali saudara, bila mana Mahathir mempunyai masalah dengan Arab Saudi yang telah menawarkan diri untuk menjadi jambatan membantu memulihkan hubungan Malaysia dengan Arab Saudi. Kerana Arab Saudi marah disebabkan bila Mahathir memerintah, Mahathir telah menarik tentera. Mahathir telah menarik tentera yang menjalankan tugas di Saudi pada ketika itu. Tuan-tuan, untuk melompat menyertai bersatu, terutamanya ahli-ahli parlimen. Mula-mula setakat menghantar Zulkifli Alwi, menghantar Kamsatul Sulaiman, orang kanan dia, kan? Kemudian kita tengok orang-orang macam Ustaz Syahabuddin Tasik Gulu telah dihasut oleh Hishamuddin untuk melompat menjadi adun bebas dan kemudian menyertai bersatu. Tahu bahawa you go first, I will come next. Maknanya saya akan datang kemudian. Malah ada pemimpin-pemimpin kanan UMNO Malaysia hari ini pernah dipanggil oleh Hishamuddin, dipelawa untuk menyertai beliau, menyertai bersatu pada ketika itu. Di Sabah kita lihat perkara yang sama berlaku, di mana beliau telah menghasut pemimpin-pemimpin UMNO Sabah untuk menyertai bersatu secara beramai-ramai. Dan bila salah seorang ahli majlis, masa itu belum lagi menjadi MKT UMNO, iaitu Ketua Datuk Yaakob Han, bertanya dengan Hisham sama ada apa yang dia patut buat. Hisham jawab, follow the flow. Maknanya ikut kawan-kawan yang lain ini sama-sama berhijrah ke bersatu beramai-ramai. Tetapi bila kita menang Cameron Highland, tuan-tuan, mereka tarik handbrake sehingga kan Akbar Han pun marah sebab anak dia Firdaus sudah pun melompat daripada menjadi Ketua UMNO bahagian Batu Sapi, melompat pergi ke bersatu. Begitu juga dengan Ustaz Syahabuddin pun marah kerana dia dijanjikan Hisham akan Highland. Hisham tarik diri daripada menyertai bersatu. Tuan-tuan, siri-siri pengkhianatan Hishamuddin ini cukup banyak kalau kita nak senaraikan satu persatu. Dan saya telah membuat bukan satu laporan disiplin. Kali pertama saya buat laporan disiplin, dia selamat. Parti tak nak ada perpecahan, dia selamat. Tetapi kali ini tuan-tuan, disebabkan laporan disiplin pertama itu tidak ada tindakan pelanggaran disiplin sekali lagi selepas pilihan raya umum ke-16. Dan hari ini saya minta tolonglah lembaga disiplin parti, cepatlah siasat Hishamuddin ni, berikan cadangan kepada MKT UMNO, tolonglah ambil tindakan tegas kepada pengkhianat parti ini. Kerana kalau tidak ada tindakan tegas diambil ke atas Hishamuddin, selepas ini lebih ramai lagi orang macam Hishamuddin akan lahir. Lebih ramai lagi orang yang akan mengkhianati parti. Sarung baju UMNO tetapi hati dia dengan parti lain. Duduk dalam UMNO tetapi mereka tidak menghormati Presiden UMNO, tetapi mereka lebih menghormati Presiden parti lain. Ini pun dia masih tak nampak. Dia tak nampak apa pengkhianatan yang dia buat. Kita ingat hanya Hamid Bado je kabur, tuan-tuan. Rupanya Hishamuddin pun kabur juga. Jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Mukadimah pun 15 minit.